Indahnya kehidupan kita. Di sebalik kepelbagaian dan perbezaan, kita dikurniakan kesejahteraan yang telah dibentuk oleh perpaduan. Perpaduan adalah kekuatan kita. Perpaduan wujud kerana persefahaman yang tulus dan ikhlas. Hanya masa yang dapat membentuk persefahaman ini, dan kita telah melaluinya bersama. Ini haruslah ditanamkan kepada generasi masa hadapan. Jangan kusutkan tali persefahaman dan perpaduan yang erat ini. Ini adalah keunikan negara kita. Ini adalah contoh terbaik negara kita. Ini adalah kehidupan di Malaysia yang aman, maju dan progresif. Persefahaman untuk perpaduan adalah pilihan yang terbaik. Arus perpaduan yang tenang ini, janganlah kita mengubah haluannya. Bekalkanlah untuk generasi masa hadapan menikmatinya. Seperti kita menikmatinya sekarang ini. Selamat pagi, saya Terence bin Majabin ingin mengobrol beberapa pelajar politeknik mengenai tentang kesehatan dan perpaduan di Malaysia. Bersama saya seorang pelajar di sini, sila memperkenalkan diri. Nama saya Rosmaini Dibahan binti Muhammad Rauf daripada pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Saya ada soalan, melalui perpaduan dari segi aspek kesehatan, dalam ekonomi, apakah sumbangan besar dalam penjagaan kesihatan? Dalam sektor ekonomi, ahli perniagaan ni tak kira bangsa daripada Melayu, Cina ataupun India, diorang banyak memberi sumbangan lah. Sebagai contohnya, diorang mengganding bahu dalam bersama masyarakat dalam menjayakan sebuah program. Sebagai contoh, program yang diberikan ialah perkhidmatan perubatan, keperluan asas harian dan sedikit bantuan kewangan kepada masyarakat yang memerlukan. Selain itu juga, ahli perniagaan ni turut mengadakan ceramah pendedahan tentang kesihatan kepada masyarakat dan memperkukuhkan lagi perpaduan masyarakat di samping mengelakkan penularan penyakit berjangkit dan penyakit kronik serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu sahaja perkongsian daripada salah seorang pelajar politeknik. Sekian daripada saya. Kini saya akan menubuh lagi seorang pelajar politeknik berkaitan kesehatan dan perpaduan. Sini saya bersama seorang pelajar politeknik. Sila perkenalkan diri Anda. Saya Sisil Beyond Checklist, pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Pada pandangan Anda, apakah peranan hospitality dan klinik kepada masyarakat? Pada pandangan saya, klinik dan hospital adalah untuk semua orang, tidak kira bangsa, dan akan menjadi tempat rujukan setiap rakyat dalam mendapatkan rawatan terhadap sebarang masalah kesihatan yang dihadapi. Begitu juga dengan pegawai yang bertugas, sama ada doktor, jururawat, pembantu hospital, dan semua kaki tangan hospital akan memastikan pesakit yang datang akan diberikan rawatan. Semua klinik dan hospital di Malaysia menjadi detik sesuatu perpaduan di kalangan rakyat yang masih diteruskan malah dibanggakan. Sebagai doktor atau jururawat, mereka tetap akan merawat pesakit yang datang walaupun berlainan bangsa dan agama, kerana itulah tugas mulia yang harus semua rakyat perlu bangga, khususnya ketika sesuatu yang terjadi seperti wabak penyakit berjangkit atau gempa bumi melanda di negara. Terima kasih atas perkongsian Anda, Saudari Cecil. Itu sahaja daripada pengongsiannya. Selanjutnya, saya ingin menemu ramah lagi seorang pelajar politeknik berkaitan kepentingan kesehatan dan perpaduan. Sebelum saya mengajukan soalan, boleh cek perkenalkan diri. Saya Felicity Munduda Michael Singa, pelajar dari Politeknik.
Pada pendapat Anda, apakah kepentingan yang kita dapat melalui kesehatan dalam menyatu padukan kaum? Kepentingan yang kita dapat melalui kesehatan dalam menyatu padukan kaum ialah wujud sikap saling mengambil berat dan bantu-membantu sesama kaum. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengira perbezaan kaum, mendisiplinkan masyarakat tentang kebersihan dan juga meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan tidak mementingkan diri. Terima kasih Cik Mun atas perkongsian yang telah diberikan. Bagi mengakhiri temu ramah saya ingin menemu bual lagi seorang pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Sebelum saya menanyakan soalan, boleh Cik memperkenalkan diri? Hello, nama saya Arabella Grace Leonard Holip. Pada pandangan Anda, jika perpaduan dapat menyatu padukan kaum dititik beratkan, apakah usaha yang boleh diwujudkan untuk membentuk perpaduan melalui kesehatan? Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa usaha yang boleh menyatukan perpaduan melalui kesehatan. Antaranya ialah dengan mengikuti peraturan cara menjaga kesehatan diri yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. Contohnya ketika pada era PKP di mana orang ramai disuruh untuk bekerja sama dengan sentiasa berada di rumah bagi mengelakkan wabak penyakit COVID-19 tersebar. Kedua ialah saling menasihati antara satu sama lain tentang wabak penyakit yang berjangkit bagi menjagakan kesehatan satu sama lain. Misalnya, pihak KKM mengadakan kampanye ataupun ceramah cara menjaga kesehatan antara satu sama lain. Melalui usaha ini, kita dapat memupuk perpaduan serta menjaga kesehatan diri kita sekaligus mengelakkan kita daripada penyakit berjangkit sekiranya orang ramai mempunyai nilai kasih sayang dan bekerja sama dalam diri mereka. Terima kasih atas perkongsian Anda, Cik Arabella. Maka berakhirlah sudah sesi bertemu bual saya bersama pelajar-pelajar di Politeknik Kota Kinabalu berkaitan kepentingan kesehatan dan perpaduan. Sekian, terima kasih. Until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her.